Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada minggu ni. Okey, pada minggu ni cikgu hanya membuat video untuk PDPR kita pada minggu ini. Okey. So, minggu ni kita sambung lagi pembelajaran kita masih lagi dengan daya gerakan linear, subtopik 2.1. So, hari itu kita berhenti pada pecutan. Okay, so kita dah belajar pasal sesaran, apa itu sesaran, apa itu halaju, apa itu pecutan. Okay, so pada minggu ni kita nak sambung pembelajaran kita dengan suatu alat yang boleh mengukur sesaran, yang boleh mengukur halaju, yang boleh mengukur pecutan. Okey, kalau dalam makmal ada satu alat nama dia jangka masa detik. Okey, dalam bahasa Inggeris dia ticker timer. Okey, di sini cikgu ambil beberapa gambar yang diambil daripada internet, gambaran kepada alat ticker timer ataupun jangka masa detik. Okey, jangka masa detik ni dia menggunakan dua benda penting, iaitu jangka masa detik dan satu lagi pita detik. Okey, pita detik ni dia suatu kertas yang panjang, yang mana kertas tersebut kita lekatkan pada troli yang hendak kita uji gerakan dia. Okey, lepas tu pita detik tersebut kita letak pada satu alur sini, yang mana apabila gerakan troli tersebut menyebabkan pita detik terpaksa melalui alur tersebut, yang mana alur tersebut ada satu jarum ni, contoh dia jarum tu sentiasa berdetik dengan kelajuan yang sama. So bila detikan dia tu akan menghasilkan dot tu kita boleh ambil dan analisis untuk dijadikan pengiraan sesaran, pengiraan halaju dan pengiraan pecutan. Okey, so kat sini alat ini untuk mengukur masa dan jarak yang dilalui oleh sela masa yang singkat. Okey, dia menggunakan ticker timer ni menggunakan arus ulang alik, okey, yang menggunakan frekuensi 50 Hz. Apa maksud 50 Hz? 50 Hz tu adalah 50 detik dalam masa 1 saat. So, 1 detik tu mewakili 0.02 saat. Apa itu 1 detik? 1 detik ni adalah sela masa antara dua titik. Contohnya dot tu dia akan menghasilkan, bila dia ditarik, dot tu akan menyebabkan adanya jarak antara dua titik. Okey, jarak antara dua titik tu sela masa dia bersamaan dengan 0.02 saat. Okey, bila kita ada jarak, katakan 2 cm, kita ada masa, okey, maka kita boleh buat pengiraan halaju ataupun sesaran bahagi masa. So tarikan troli ni akan menyebabkan kita dapat satu benda, iaitu dot pada pita detik tersebut. So daripada dot itulah kita boleh buat pengiraan. Okey, ini contoh satu gerakan troli. Pita detik dia kita ambil untuk dianalisis. Okey, contoh yang pertama, kalau kita perhatikan mula-mula tu jarak antara
satu dot dan satu dot yang seterusnya adalah rapat kan. Selepas itu kita perhatikan dia semakin menjauhi, ya, semakin menjarak antara satu titik dan satu titik. Okey, sehinggalah pada sini ni, okey, jarak dia sangat jauh. So ini menunjukkan gerakan troli itu semakin laju ataupun sedang mengalami pecutan. Okey, sedang mengalami pecutan. Okey, ini gerakan rapat-rapat, perlahan, jarak jauh, laju maksudnya. So mula-mula rapat-rapat dan semakin laju. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, katakanlah satu gerakan saya ambil dalam makmal. Okey, menggunakan sebuah kereta mainan. Kereta mainan tu dilekatkan dengan satu pita detik, dan kereta mainan tersebut dilepaskan. Okey, pada mula-mula tu kita perhatikan. Okey, yang pertama kita kena tengok arah gerakan troli. Katakan arah gerakan tarikan tu tunjuk ke arah kiri. So maksudnya sebelah kiri ni akan menjadi permulaan gerakan. Okey, kita perhatikan permulaan gerakan dengan akhir gerakan, jarak dia adalah seragam. Tu menunjukkan kereta tu ataupun kereta mainan tersebut mengalami hal laju seragam. Okey, cuma hal laju dia tu perlahan. Okey, kalau situasi yang kedua ni, kita dapat jarak antara titik-titik tersebut masih lagi sama. Okey, sama, tapi jarak dia jauh. Tu menunjukkan dia bergerak dengan hal laju seragam, tapi hal laju dia tu lebih tinggi daripada contoh nombor 1, nombor 2. Okey, ni hal laju seragam tapi perlahan, maksudnya hal laju dia rendah. Katakan 1 ms negatif 1 contoh. Okey, kalau ni yang kedua mungkin dia 5 ms negatif 1. Okey, dan contoh yang ketiga, kalau kita tengok, kita perhatikan permulaan dia rapat dan akhir dia menjarakkan diri. So dia sedang memecut ataupun hal laju dia semakin bertambah. Ni contoh yang ketiga. Contoh yang keempat ni pula, permulaan dia jarak dan akhir dia sangat rapat. Ini menunjukkan dia sedang mengalami pengurangan hal laju ataupun nyah pecutan ataupun mengalami pecutan negatif. Okey, seterusnya kita daripada pita detik yang panjang, kita boleh potong. Kita boleh membentukkan satu graf ataupun graf bar macam ni. Okey, kalau dia sama, hal laju ni sama, so dia sedang mengalami pecutan sifar. Okey, yang kedua, yang ni kita potong. Kalau kita diperhatikan, permulaan dia jarak yang dekat dan jarak semakin bertambah. Di akhir ni kita tengok jarak yang sangat jauh. So bila kita susun dalam bentuk graf bar, pita detik tersebut dia menghasilkan satu garis hal laju yang semakin meningkat ni. Ini menunjukkan kereta itu sedang memecut. Okey, dan situasi yang ketiga ni, kalau kita susun pemanjangan pita detik yang semakin berkurang, tu menunjukkan hal laju semakin berkurang, dia sedang mengalami nyah pecutan, iaitu pecutan negatif. Okey, boleh faham
So sekarang ni kita nak buat pengiraan pula. Pengiraan untuk mengira hal laju. Contoh, kalau dia beri 1 pita detik macam ni, okey, 1 pita detik macam ni, ada 11 dot. 11 dot, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 titik bermaksud dia ada 10 detik. Okey. Semasa tu detik tu dikira jangka masa ataupun masa antara tempoh antara dua titik. So antara titik pertama, titik kedua, di tengah-tengah tu kita panggil tempoh. So kalau ada 11 titik bermaksud dia ada 11 detik. Okey. Untuk pengiraan nak cari hal laju, V sama dengan S per T. Okey. Sesaran diambil daripada jarak pita detik tu daripada awal hingga ke akhir. Okey. Titik pertama hingga ke titik ke-11. Okey, jarak dia adalah 3 cm kan. Ini kita boleh ukur guna pembaris. Okey, kalau dalam makmal lah. Okey. Kalau dalam soalan kalau dia dah diberi, so kita tak payah ukur, kita just ambil saja nilai, masukkan dalam rumus. Okey, 10 detik. Apa maksud 10 detik? 10 selemasa. So 10 darab dengan masa untuk 1 detik adalah macam tadi 0.02 saat. So kita kena darab dengan 0.02 saat, akan menghasilkan 0.2 saat. Okey. So 3 cm bahagi 0.2 saat. Okey. Alamat kalkulator tinggal. Okey. Okey, so pengiraan dia 3 cm 3 bahagi 0.02 dan akan dapat hal laju di sini adalah 150 cm per saat. Okey, itu hal laju dia. Hasil daripada analisis pita detik. Okey, baik, itu nak mengira hal laju. So seterusnya kita nak kira pecutan daripada 1 pita detik juga. Okey, yang mana ada 9 detik, ada 10 titik, maksudnya 9 detik. 10, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 titik maksud dia ada 10 detik. Okey. So nak cari pecutan, rumus dia macam biasa, A sama dengan V tolak U bahagi dengan T, ataupun hal laju akhir tolak dengan hal laju awal bahagi dengan masa. Okey. So macam mana nak kira hal laju akhir dengan hal laju awal? Okey, kita tengok arah gerakan dia. Arah gerakan dia ke kiri, bermaksud detik yang pertama ni, jarak antara dua titik yang pertama ni adalah mewakili U, dan yang terakhir titik ke-9 dan ke-10 ni, okey, akan dijadikan V, hal laju akhir. So untuk kira A, kita kena kira V dengan U terlebih dahulu. So kita kira U. Mula-mula kita kira U. U sama dengan S, sesarannya 0.2 cm per dengan masa iaitu 0.02 saat. Okey. Okey, 0.02 saat. V, jarak dia adalah 2 cm bahagi dengan masa dia adalah 0.02 saat. Sebab apa kita ambil 0.02 saat? Dia bersamaan dengan 1 detik. Okey. Jadi so sini 0.2 bahagi dengan 0.02 dan akan dapat 10.
cm per saat, dan V dia 2 bahagi dengan 0.02 akan dapat 100 cm per saat. Okey. Dan nilai T. So nilai T sini macam mana kita nak kira? Okey. Dia ada kaedah dia. Okey, T kita ada sekarang ni ada 9 detik. Betul tak? Untuk kira masa, pengiraan pecutan, kita tak boleh buat pengiraan 9 detik. So kita kena tolak 1. Sebab apa kena tolak 1? Yang mana masa pada detik yang pertama ni kita gunakan sebagai hal laju awal, permulaan dia. Okey, permulaan dia. So masa di sini dikira adalah T sama dengan 9 tolak 1, 8 darab 0.02 saat. So jumlah masa dia adalah 8 darab 0.02 saat akan dapat 0.16 saat. So buat dalam pengiraan A sama dengan V tolak U bahagi T. A sama dengan V 100 tolak U 10 bahagi T 0.16. So jawapan dia adalah 90 bahagi dengan 0.16, 562.5 cm per saat negatif 2. Okey, pecutan saat negatif 2. Okey, so kalau kita ada 9 detik, kena tolak 1 untuk pengiraan masa. Kena tolak 1 jadi 8 darab 0.02. Kalau ada 10 detik, kita kena kira 9 detik saja. Okey, next adalah kalau kita yang tadi kita kira jarak antara 1 detik. So kalau seterusnya kita ambil permulaan pula. Permulaan ataupun bahagian. Satu bahagian mewakili beberapa detik. Contohnya satu bahagian ni adalah 5 detik. So pengiraan V sesaran bahagian tersebut, bahagian ke-10 ni. Okey, kita ambil ni gambaran daripada dia ada 10 bahagian. Kita ambil bahagian yang pertama dan bahagian yang terakhir ni sini. Kalau nak lukis satu-satu tak cukup ruang, so saya ambil bahagian pertama dan bahagian ke-10. So nak cari hal laju S seperti 6, ni 6 per dengan 5 darab, sebab apa? Sebab dia ada 5 detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. So 5 detik darab dengan 0.02 saat. So jawapan untuk hal laju akhir adalah 60, dan hal laju awal pengiraan dia 4 cm bahagi dengan 5 detik juga akan dapat 40 cm per saat. Okey. So yang tadi saya kata ada 10 bahagian kan. So 10 bahagian tu kita nak tolak 1, kita ambil 9 bahagian darab dengan 1 bahagian 5 detik darab 0.02 saat. So kita akan dapat 0.09 saat. Maka pengiraan hal laju di pecutan dia 60 tolak dengan 40 bahagi dengan 0.09. So kita akan dapat nilai pecutan dia adalah 22.22 saat. Okey. Harap awak akan faham cara pengiraan pecutan. Seterusnya kita nak analisis graf gerakan pula. Okey, graf gerakan. Kalau graf gerakan ni dia wujud dalam 3 keadaan. Yang pertama, graf sesaran masa. Maksudnya graf tu paksi Y dia sesaran, paksi X dia adalah masa. Okey, yang kedua, graf hal laju masa. Hal laju melawan masa. Pecutan masa, pecutan melawan masa. Okey, katakanlah kita dapat graf pecutan, graf sesaran dia sama saja. Okey, 5 meter.
pada saat pertama 5 meter, saat kedua 5 meter, ketiga pun 5 meter, keempat pun 5 meter. Itu bermaksud objek tersebut tidak bergerak, sasaran dia sama, dia stay pada satu tempat, stay. So hal laju, kalau dia tidak bergerak, hal laju dia of course kosong, dan pecutan dia akan jadi kosong juga. Okey, graf pecutan masa, hal laju masa. Okey, kalau kita perhatikan hal laju dia malar, dia bawa kereta 10 ms-1 saja, malar saja. Itu menunjukkan dia bergerak dengan hal laju seragam dengan pecutan sifar. Tiada pecutan, dia bergerak dengan hal laju yang seragam saja. Okey, yang ketiga, pecutan sifar ni bermaksud hal laju seragam. Kalau kita tengok graf pecutan yang sifar, dia bergerak dengan hal laju yang seragam. Okey, kalau graf sesaran yang menaik, okey, saat pertama 5 contoh, saat ke-10, saat ke-5 5, saat ke-10 10, saat ke-15 15, saat ke-20 20 sesaran dia. So ni menunjukkan hal laju dia semakin meningkat. Okey, dengan hal laju dia bertambah secara hal laju pula, sesaran dia bertambah. Itu menunjukkan dia bergerak dengan hal laju seragam. Okey, sesaran dia semakin bertambah. Itu menunjukkan hal laju seragam. Okey, lepas tu kalau graf hal laju yang menunjukkan pertambahan yang malar, pertambahan dia sama, tu menunjukkan dia bergerak dengan suatu pecutan malar. Okey, kalau sesaran berbentuk graf yang condong macam ni, okey, tu menunjukkan hal laju dia semakin bertambah. Okey, sesaran dia semakin lama semakin bertambah. Mula-mula tu sesaran dia sedikit, lepas tu semakin bertambah lagi dan bertambah. Tu menunjukkan hal laju dia semakin bertambah. Okey, kalau graf hal laju menunjukkan penurunan, tu dia mengalami pecutan negatif ataupun nyah pecutan. Ataupun yang ketiga, kalau graf hal laju masa dia menunjukkan pertambahan, tu dia menunjukkan dia sedang mengalami pecutan yang semakin bertambah. Okey, kalau macam ni, graf daripada graf sesaran masa nak ke hal laju masa. Okey, hal laju lawan masa ni menunjukkan kecerunan dia semakin berkurang. Itu menunjukkan hal laju dia semakin berkurang, dia mengalami nyah pecutan pula. Hal laju dia semakin berkurang. Okey, nyah pecutan, dia mengalami nyah pecutan. Okey, boleh untuk hari ni. So saya harap video ni dapat membantu awak untuk pengiraan pita detik dan memahami graf gerakan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.